Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, Anwar Ibrahim menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dalam kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, macam-macam yang baru berlaku. Bahkan, macam-macam transformasi telah berlaku. Yang paling ketara sekali ialah bagaimana SPRM, PDRM, LHDN, dan pihak-pihak berkuasa yang lain menjalankan tugas dengan begitu luar biasa sekali. Kita mulakan dengan SPRM. SPRM bertindak begitu agresif sejak kebelakangan ini dengan pendedahan-pendedahan, kes-kes berprofil tinggi yang disebut sebagai jerung besar. Jerung-jerung besar yang mula ditangkap, didakwa dan didedahkan. Kalau sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pernah juga kita dengar jerung-jerung besar, tetapi amat jarang. Yang selalu kita dengar, bilis-bilis kecil didakwa dan dihukum. Tapi jarang sekali kita mendengar jerung-jerung besar yang ditangkap, didakwa. Ini menyebabkan rasuah seperti tidak ada penghujung, yang menjadi seperti penyakit barah di Malaysia. Selain daripada itu, PDRM juga bertindak dengan luar biasa, hebat dan mantap. Sehingga kan banyak juga tangkapan-tangkapan yang hebat-hebat berlaku. Terkini, Ketua Polis Pulau Pinang menyatakan bahawa beliau tidak sekali-kali akan takut. Lihat, inilah yang berlaku apabila pihak berkuasa tempatan mendapat sokongan luar biasa daripada kerajaan. Ketua Polis Pulau Pinang menyatakan, saya tidak akan tunduk dengan ugutan. Wah, itu dia. Beginilah yang kita mahu dalam kerajaan Malaysia. Ketua Polis tidak perlu takut dengan ugutan sesiapa. Kalau polis pun takut, bagaimana dengan penduduk pula? Tapi kalau polis pun tak takut, kita semua berada di belakang polis di Raja Malaysia. Ketua Polis Pulau Pinang, Kau Kok Chin, menyifatkan ugutan atau ancaman yang diterimanya daripada sindiket Along adalah merupakan perkara lumrah dan sentiasa dihadapi oleh polis dalam melaksanakan tugas membenteras jenayah. Dia berkata dia tidak akan tunduk dengan ugutan dan ancaman oleh mana-mana sindiket haram terhadapnya. Sebagai Ketua Polis Pulau Pinang, saya dan polis kontijen Pulau Pinang tidak akan berkompromi atau bersekongkol dengan mana-mana pihak yang menjalankan kegiatan haram yang menyalahi undang-undang, katanya dalam kenyataan semalam. Katanya pihaknya juga akan terus mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka yang mengugut atau mengancam dirinya maupun polis kontijen Pulau Pinang. Kau berkata demikian bagi mengulas berhubung laporan polis yang tular mengenai dia menerima surat ugutan daripada sekumpulan Along yang mengugutnya agar tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Difahamkan Ketua Polis Pulau Pinang itu menerima surat itu yang dihantar ke pejabatnya Khamis lalu. Menerusi surat itu, suspek memberi amaran agar kau dan pihak polis memberi kerjasama kepada mereka. Jika tidak, akan menyimbah cat, asid, malah turut mengugut akan menembak. Suspek turut mengugut mahu membakar kedai atau balai polis dan menulis surat tersebut turut disertakan 6 keping wang kertas yang digunakan untuk sembahyang orang Cina mati bersama sekeping kertas nota. Ekoran surat ugutan itu, pihak polis membuka kertas siasatan dan kes tersebut disiasat menurut Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Kau memulakan tugas sebagai Ketua Polis Pulau Pinang pada 12 Mei lalu dengan menggantikan Muhammad Suhaili Muhammad Zain yang dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur. Saudara-saudara sekalian, tindakan Ketua Polis Pulau Pinang yang berani ini amatlah kita sanjungi dan kita tabik luar biasa. Ini adalah pemimpin, inilah pelindung kepada rakyat Malaysia yang kita mahukan. Tidak tunduk kepada ugutan sesiapapun, terutamanya kepada sindiket-sindiket haram. Sebab apabila polis menjadi berani, rakyat pun akan turut menjadi berani. Dan tidak boleh dimanjakan sebenarnya sindiket-sindiket seperti ini. Terima kasih PDRM kerana anda sanggup berkorban, sanggup berisiko
untuk menyelamatkan Malaysia. Selain itu, seperti yang saya katakan sebentar tadi, satu lagi kejutan dalam kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim, selain daripada SPRM, PDRM yang bertindak luar biasa kebelakangan ini, satu lagi kejutan besar dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ialah apabila Lim Kit Siang menerima gelaran Tan Sri esok. Wah, ini satu kejutan paling besar pernah berlaku dalam penerimaan pangkat di Malaysia. Tokoh veteran DAP Lim Kit Siang akan dianugerahkan gelaran Tan Sri esok. Penganugerahan darjah kebesaran itu sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang ke-64. Beberapa pemimpin DAP mengesahkan kepada Malaysia kini yang Lim akan menerima darjah kebesaran persekutuan kedua tertinggi selepas gelaran Tun. Makna kata Lim Kit Siang sekarang ini hampir sama taraf dengan Tun Mahathir. Kerana Tun adalah yang paling tinggi, Tan Sri adalah yang kedua tertinggi di Malaysia. Dalam kumpulan WhatsApp DAP, ramai yang telah mula mengucapkan tahniah kepadanya, kata seorang pemimpin parti itu kepada Malaysia kini. Lim, 82 tahun, bakal menjadi pemimpin DAP pertama yang dianugerahkan gelaran Tan Sri. Dasar DAP adalah pemimpinnya tidak menerima sebarang gelaran ketika memegang jawatan. Setakat ini, hanya beberapa pemimpin parti itu yang menerima gelaran Datuk. Seorang anggota Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC DAP berkata, memandangkan Lim Guan Eng telah bersara daripada menjadi ahli parlimen, dia boleh menerima gelaran jika mendapat kelulusan parti. Semalam, bekas ahli parlimen DAP Jeff Oy turut memuat naik gambar Lim dengan seorang pegawai Istana Negara ketika raptai upacara penganugerahan. Walaupun tidak lagi bertanding pada PRU15, Lim terus mengikuti perkembangan politik semasa dan mengutarakan pandangan menerusi kenyataan media yang dibuatnya. Sepanjang penglibatan selama berdekad dalam politik, dia memegang jawatan rekod sebagai individu yang paling lama memegang jawatan Ketua Pembangkang, iaitu selama 28 tahun untuk 3 tempoh berbeza, iaitu Januari 1974 hingga Jun 1975, November 1975 hingga November 1999, dan Mac 2004 hingga Februari 2008. Sepanjang tempoh itu, Lim menjadi wakil rakyat di 8 kawasan parlimen di 5 negeri, kecuali antara 1999 hingga 2004, apabila dia tewas di Bukit Bendera di tangan Setiausaha Agung Gerakan ketika itu, Chia Kwang Che. Dalam DAP pula, Lim mendaki hierarki parti sehingga menjadi pengerusi kebangsaan pada tahun 1999. Dia kemudian meletakkan jawatan dan memainkan peranan sebagai penasihat. Lim memutuskan untuk bersara daripada politik pada tahun lalu setelah tidak bertanding dalam pemilihan CEC dan jawatan di peringkat negeri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.